zaman dahulu, bukan zaman sekarang. Zaman sekarang ni lain. Kalau zaman dulu, kalau nak buat rumah, pertama sekali dia akan kira hari. Hari apa yang boleh buat rumah? Dia kira hari. Dia takkan buat hari-hari suka-suka hati buat rumah ni. Macam orang tanam pokok kayu lah, dia akan kira hari. Hari apa yang sesuai buat rumah, kan? Jadi contohnya hari Rabu. Hari Rabu ni rumah ni maksudnya anak tu ramai. Ini pahaman orang tua-tua dulu. Kalau buat rumah, dirikan rumah pada hari Rabu. Hari Rabu tu pula, hari Rabu hari yang terbuka. Bukan hari tertutup, masih bila hari yang terbuka. Hari yang terbuka tu terbuka sebelah, di mana bila dirikan rumah tu anak dia ramai, masyaallah. Lepas tu lah adik-beradik tak berpecah belah. Dan rezeki dia murah. Dan orang tua dulu, kalau nak buat rumah pertama sekali, dia akan cari dekat dengan mata air. Dengar ni, ini cerita Tiang Sri ni. Tapi sebelum Tiang Sri ni, masih menyambut gila, saya akan cerita tentang cara orang tua buat rumah. Orang tua dulu kalau nak buat rumah, dia takkan cari rumah yang mana yang gigi lidah. Atau gigi lidah macam mana gigi lidah? Gigi lidah ni maksudnya, masih bagi leh nak sebut, nak orang faham tentang gigi lidah. Ataupun gigi lidah ni maksudnya dia bukit, dia takkan buat di tengah-tengah bukit macam tu, ataupun atas bukit. Dia takkan buat, maksudnya dia potong bukit tu, macam gigi lidah kan. Maksudnya terjelir sikit tu dia takkan buat. Sebab apa? Dia akan menjadi fitnah dan rumah tu akan dihuru-hara dan ada masalah. Masih pada yang bergila. Jadi cara orang tua dulu buat rumah, pertama sekali dia akan cari, terima kasih bergila. Tak usah bergila bagi tuan. Nanti saya dulu, nanti tuan bagi. Bila tuan-tuan bagi saya kena ucap. Bila kena ucap. Kan? Baik. Ingat tuan-tuan, ingat, ini adalah masyarakat Melayu. Dan ilmu ni ilmu masyarakat Melayu. Lag lagi. Aduh ya Allah, lag lah. Lag tak? Lag tak? Okey lah. Okey, tuan-tuan bagi lah, tuan-tuan bagi, saya tak ucap lah. Kalau tuan-tuan bagi juga saya ucap tuan-tuan lagi. Masa sejam je. Saya tak ambil masa lama tau. Masa sejam je. Tuan-tuan bagilah ya. Tapi yang mana bagi saya ucap dah siap. Yang mana yang bagi kat saya terima love ke apa gift, saya ucap terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah, saya ucap terima kasih. Nanti saya tak cerita terima kasih ya. Nanti saya akan bercerita tentang benda ni dulu. Yang tuan-tuan nak bagilah lah. Dah ucap dah siap tau. Dia maksudnya bukan saya kuhaja, bukan saya tak menghargai. Okey tuan-tuan boleh lah. Lepas ni bukan maksudnya saya tak menghargai dan saya kuhaja, tak. Tapi sebagai kata, saya ucap terima kasih banyak-banyak daripada yang bagi. Lepas ni tak ucap ya. Sebab apa? Saya nak bercerita. Okey. Inilah masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu, pada kita tengok cara orang tua dulu buat rumah, dia akan kira pada hari dan waktu. Hari dan waktu maksudnya waktu mana dia nak buat rumah ni, bukan dia terus buat rumah je. Maksudnya dia akan pacak tiang rumah. Tiang tu dia akan pacak, mula-mula yang dia akan pacak ialah tiang seri dulu. Dengar. Mula-mula dia akan pacak tiang tengah dulu. Dia tak akan pacak kiri dan kanan dulu. Dia akan pacak tiang seri dulu sebagai adat orang Melayu dulu. Tiang seri. Tiang seri ni maksudnya tiang yang tunggal. Jadi cara nak pacak tiang tu, pertama sekali orang dulu dia akan tengok hari. Hari apa yang paling sesuai? Orang dia kira-kira dia tahu hari Rabu. Hari Rabu ni kita hari Rabu ni bumi jadi dia tak. Okey, dia pacak hari Rabu. Dan waktu dia pacak tu pula tiang seri tu, dia takkan pacak pagi. Dia takkan pacak petang. Dia akan pacak waktu mana matahari betul-betul terpacak, tiang tu di sebatang ke bawah. Orang dulu buat rumah. Ini cara orang tua dulu buat rumah. Jadi bila dipacak tiang seri dulu, okey. Kemudian pacak tu pula tu, dia akan kira. Bila dipacak tiang seri rumah tu, dia pacak tengah. Kemudian tu nak kira keluasan tanah tu pula, pertama sekali dia takkan cari tanah yang bukit yang tinggi. Sebab bukit yang tinggi ni selalunya, dari pahaman orang Melayu dulu, dia kata tempat yang bukit tinggi adalah tempat kawasan benda tu yang ada jin. Jadi masalah untuk keluarga dia tinggal. Yang kedua, dia tidak akan cari rumah yang duduk di keadaan tapak tu duduk seperti mana paras dia, paras gigi lidah. Gigi lidah maksudnya bukit tengah-tengah dipotong, dibuat rumah situ. Itu gigi lidah. Dia takkan buat. Sebab apa? Dia akan jadi fitnah, huru-hara dan masalah menimpa pada keluarga dia. Ini pahaman orang tua dulu. Orang sekarang tak ada dah. Semua semacam. Dan cara di rumah dia pertama sekali, dia akan cari dekat dengan gigi air. Gigi air. Di mana gigi air tu, di mana contoh macam mana nak dapatkan gigi air. Gigi air contohnya nak dapat gigi air, dia akan tengok sarang labah-labah yang ada di tanah. Sarang labah-labah yang duduk di tanah, kan? Dia tengok, arti kata di situ tempat tu sejuk. Arti kata di situ ada mata air. Ada mata air. Ataupun dia akan tengok rumah yang mana di bawah tu, di tanah tu yang ada tumbuh pokok, iaitu nama dia pokok arapung. Pokok arapung yang orang buat ubat sakit kepala tu.
di mana itu juga adalah tempat mata air lalu. Jadi dia akan buat rumah kawasan tu, dan dia akan korek tanah dekat seperti mana yang syarat-syarat yang sebut tadi. Alhamdulillah. Itu cara orang duduk rumah baik. Buat rumah pula dia akan kira hari yang mana, hari yang terbuka sebelah. Dia tak akan kira hari yang terbuka dua belah. Sebab hari yang terbuka sebelah tu untuk rezeki dia saja. Kalau hari yang terbuka dua belah tu maksudnya rezeki dia masuk tapi akan keluar balik. Itu cara orang tua-tua dulu buat. Dan buat rumah lah dia akan kira. Dia akan kira pula cara buat rumah, dia akan kira sukatan dia. Cara sukatan rumah maksudnya jarak keluasan rumah tu. Dia akan kira jemput, satu genggam, satu kepoi, satu cupak, satu gantang. Maksudnya kira kaki. Kaki pertama tu dia kira kaki dia tau. Dia bukan kira kaki inci macam kita, tak. Dia kira kaki dia sendiri. Dia tak kira kaki inci macam kita hari ni. Kita hari ni kira inci. Kira satu kaki 12 inci. Orang tua tu tak. Dia akan kira kaki dia. Kaki dia macam mana? Kaki dia tu, kalau kaki dia panjang tu, dia kata satu jemput. Langkah yang kedua, kaki yang seterusnya, maksud bukan langkah macam tak, langkah ikut kaki. Kaki bersusun kaki. Kaki yang kedua tu, satu jemput, satu genggam. Lepas satu genggam tu, satu kepoi. Satu kepoi, satu cupak, satu gantang. Dan kira sampai gantang. Dia maksudnya, nak panjang rumah tu dia nak, rumah mau satu gantang. Maksudnya rezeki dia murah. Itu cara orang tua-tua dulu buat. Dengar orang sekarang tak tahu ni. Orang sekarang tak tahu benda ni. Sebab tu saya cerita ni, sebab apa saya nak bangkit balik semangat orang Melayu kita. Inilah bangsa kita. Buat rumah pun dikira. Buat rumah pun dikira lah. Dia kira macam tadi lah. Okey. Maksudnya dia buat rumah tu rezeki dia gantang. Maksudnya rezeki dia mewah. Rezeki dia mewah. Dia buat rumah. Okey. Cukuplah sukatan tu gantang. Nah, rumah dia pertama sekali dia menghadap matahari naik. Saya tak berucap mati tapi ada tuan bagi lah. Tapi saya beritahu, dia mesti menghadap matahari naik. Dan pintu rumah ni mesti matahari jatuh. Dengar lah. Baik. Rumah pintu depan mesti menghadap matahari naik. Pintu dapur dia mesti menghadap matahari jatuh. Dan pintu pula dia tak boleh bersama macam tu. Pintu rumah, pintu depan, pintu belakang tak boleh duduk sekali macam tu. Tak boleh. Rezeki dia masuk banyak mana pun akan habis. Akan habis. Jadi dia akan elok sikit macam tu. Ini pintu masuk, ini pintu keluar. Macam tu lah. Jadi rezeki dia akan terkumpul. Itu fahaman orang tua-tua dahulu. Fahaman orang tua-tua dulu tentang pengiraan buat rumah. Kreatif tak orang tua-tua kita dulu tanya? Kreatif kan? Memang kreatif. Orang tua-tua memang kreatif. Memang orang tua-tua kreatif. Itulah cara orang tua-tua dulu buat rumah. Baik. Bila rumah tiang tu seri tu naik. Baik, tengok tuan-tuan. Tuan bagi apa pun saya dah ucap tadi tuan bagi ucap tadi. Bila rumah tu dah siap dah tu, kenapa orang tua-tua dulu dia buat tiang seri? Dan tiap tiang seri atau pelapis rumah tu dia akan lapik kain kuning, kain merah, kain putih. Dan setengah tiang seri tu dia akan letak emas, perak dan gangsa. Ingat, orang tua-tua dulu bila remah dia akan letak emas, perak dan gangsa di tengah tiang seri. Setengah orang dia letak tiap-tiap penjuru tiang rumah tu dia akan letak duit, tiap-tiap duit. Baik. Itu ialah kepercayaan orang Melayu. Dan letak duit shilling tu atau kain apa semua tu, emas, perak, gangsa tu, bukan dia letak saja-saja. Dia ada semangat. Dia kena panggil semangat tiang seri. Itu nama ada semangat tiang seri. Bagaimana doa semangat tiang seri? Doa dia pantun-pantun yang tuan-tuan. Tapi saya tak boleh cerita sini lah. Kalau saya cerita hari ni semangat tiang seri tu orang bakal buat pula. Sebab benda tu ada bertentang dengan agama Islam. Ada yang bertentang dengan agama Islam. Sebab apa? Saya jujur, kalau hak okey, saya kata okey. Kalau tak okey, saya kata tak okey. Jadi, dia akan panggil semangat tiang seri. Baik. Tuan-tuan tahu tak tiang seri tu? Nak dirikan tiang seri tu, orang tua-tua dulu nak dirikan tiang seri, dia buat pulut putih kuning. Orang tua-tua dulu. Orang tua-tua dulu nak dirikan tiang seri, dia buat pulut putih kuning. Pulut putih kuning. Sebab tu saya kata dah, saya tak galakkan orang buat benda tu macam ni. Benda betul kita kata betul, benda salah kita kata salah. Kita tak boleh kata benda hak orang tua-tua buat semua tu betul, tak. Hak betul kita kata betul, hak salah kita kata salah. Jadi yang saya cerita ni tiang seri. Bukan maksudnya tiang seri, ada yang buat tiang seri dia buat dengan bacaan Yasin apa semua. Itu tak ada masalah.
Itu tidak masalah. Ada orang yang betul-betul dulu naik Tiang Sri, dia buat apa nama dengan kata Yasin apa semua kan buat kan. Doa selamat apa dulu. Orang setengah tu okey. Yang buat tu okey. Yang saya nak cerita ni orang yang buat Tiang Sri, yang buat peluk putih kuning, dia naik Tiang Sri tu nak bagi semangat Tiang Sri. Itu. Sebab Tiang Sri ni penjaga rumah. Ingat tak? Penjaga rumah. Tentu ingat hantu raya jaga rumah. Ingat hantu raya saja jaga rumah. Semangat Tiang Sri juga ada jaga rumah. Okey. Tuan-tuan faham tak saya? Jelas tak saya kata ni? Ingat tak? Jelas kan? Nanti saya akan cerita semangat tu macam mana. Jelas, alhamdulillah. Baiklah. Tuan-tuan, Tiang Sri adalah tempat untuk menjaga rumah dia. Selalu orang buat Tiang Sri ni rumah yang besar-besar. Kalau rumah kecil-kecil orang tak buat Tiang Sri. Sebab tu dia kata dah, bukan semua amalan orang Melayu itu betul. Ada orang Melayu dan orang lalu bertentangan dengan agama Islam. Hak kita kata betul, kita tidak nafikan. Hak salah, kita kata salah. Walaupun saya memang kata ni duduk dengan orang tua, tapi saya tak mempertikaikan yang salah, saya kata salah. Yang betul, kita kata betul. Ada juga orang yang buat naik semangat Tiang Sri dulu, dia dengan dia baca Yasin, buat tahlil apa semua tu tidak ada masalah. Sebab dia minta ke Allah doa selamat dan sebagainya, tidak masalah. Yang saya cerita ni, yang buat semangat Tiang Sri ni, dia letak lapik kain kuning, kain merah, kain putih apa semua, letak perak, emas apa semua dalam tu. Kemudian tu bila letak tu kan, dia buat peluk putih kuning peluk putih kuning apa semua, dia panggil semangat Tiang Sri untuk jaga rumah. Yang itu salah. Tiang Sri tahu Tiang Sri macam mana Tiang Sri? Tak, Tiang Sri tiang macam mana Tiang Sri? Rumah sekarang tak ada Tiang Sri, tuan-tuan. Rumah sekarang tak ada Tiang Sri. Tiang Sri ni bila duduk masuk rumah tu pertama sekali kita rasa bersemangat. Kita masuk rumah tu kita rasa macam tak berani nak buat lebih kurang. Kita masuk dalam rumah tu orang curi pun orang takut nak curi barang kita. Masuk dalam rumah tu orang nak buat naya pun tak berani. Tu semangat Tiang Sri tu. Tiang Sri tak mana? Bukan kata Tiang Sri tu tiang besar dah. Tiang Sri tu macam mana Tiang Sri? Nak faham Tiang Sri ni? Tiang-tiang yang ada di tengah-tengah rumah. Tiang Sri ni tiang yang duduk di tengah-tengah rumah tu. Bukan duduk tepi tau, bukan duduk depan tu tau. Tak kira lah tiang depan besar mana pun. Tapi kalau kata duduk tepi, itu bukan Tiang Sri. Tiang Sri mesti tiang yang tukar di tengah-tengah. Nanti saya cerita semangat Tiang Sri tu macam mana yang kata rupa semangat Tiang Sri. Bagaimana Tiang Sri itu jaga rumah. Lalu orang kaya-kaya lah sebab naik harta dia. Tuan-tuan, jaga rumah ni bukan kata Tiang Sri. Hantu raya pun jaga rumah, tuan-tuan. Hantu raya penjaga rumah ni main. Orang tanya saya, orang hantu raya ni jahat. Orang hantu raya orang yang jahat. Orang yang belah hantu raya bukan orang yang jahat. Orang dulu-dulu, tuan-tuan dengar baik-baik, kita selalu salah faham, kata orang belah hantu raya ni orang jahat, suka naya orang lah, itu tak. Salah, tuan-tuan. Salah. Orang yang belah hantu raya orang yang baik. Dia tak kacau orang, dia tak menipu. Orang ni, saya bukan nak puji sifat syirik dia tu tak. Sifat syirik tak. Saya nak cerita sifat perangai orang belah hantu raya ni. Tuan-tuan dengar baik. Selalu kita bagi pandangan hari ni kan. Kalau tuan-tuan tak percaya cakap saya, tuan-tuan tanya orang tua-tua yang ada hari ni, tanya perangai orang tua-tua belah hantu raya ni. Saya asingkan silat tentang Tiang Sri tu, saya letak tepi sekejap. Saya nak cerita tentang orang yang belah hantu raya tu. Sifat dan perangai belah hantu raya dulu. Sebab orang belah hantu raya ni, dia tak boleh menipu. Dan dia janji kena betul. Tu sifat orang belah hantu raya ni. Dia tak boleh menipu, dia janji orang kena betul, dan dia tak boleh cakap banyak. Sebab apa? Kalau dia tipu, hantu raya tu akan tipu dia. Kalau contohlah, hantu raya kan, kalau kita jom balik, tapi dia tak balik, hantu raya dia yang akan balik, dan hantu raya dia akan tidur dengan bini dia. Tuan-tuan dengar baik-baik. Sifat orang belah hantu raya ni. Orang belah hantu raya sifat dia, saya letak Tiang Sri, saya letak tepi jap. Dengar baik-baik. Orang yang sifat belah hantu raya dia, orang dia mesti kita nampak dia macam warak, macam baik, tak kacau orang, tak banyak cakap. Dia kata pun sebetul. Semua dia cakap betul. Dia tak tipu orang. Dia kata nak balik, dia balik. Dia kata nak pi, dia pi. Tu sifat orang belah hantu raya. Tapi hukum dia tetap syirik. Dan tetap berdosa. Ingatlah, orang dia mesti lurus. Kenapa macam tu? Kerana kalau dia cakap bohong, hantu raya tu akan bohong dia. Kalau dia kata nak balik, dia tak balik, hantu raya tu yang akan balikkan tidur dengan bini dia. Tu orang belah hantu raya tu.
Itu saya kata ingat, walaupun nampak orang belah hantu ayah tu dia alim, dia warak, dia baik, tak kacau orang, tetapi dia tetap syirik dengan Allah Ta'ala sebab dia bersekutu dengan Allah Ta'ala. Tetap salah walaupun nampak dia baik. Itu sifat dia. Dia terpaksa tanamkan sifat-sifat tadi. Kenapa? Kerana takut hantu tu kilah dia balik. Itu orang belah hantu ayah. Boleh tuan-tuan? Saya nak cerita orang belah hantu ayah ni. Saya pernah rawat tau. Saya pernah rawat satu perempuan daripada Langkawi. Kalau dia ada sini, insya-Allah dia dengar dah. Kalau dia ada sini dia boleh dengar. Satu perempuan, dia daripada Langkawi. Hantu ayah ni kira kata dia bapak mentua dia kan. Jadi hantu ayah ni tidur dengan dia kan. Minta maaf bukan saya nak ajar mulut saya. Bila tidur dengan dia bersetubuh dengan dia, terkoyak barang dia. Dahsyat sekali. Ya, saya tak mahu sebutlah itu aib dia. Dia datang jumpa saya. Berubat dengan saya. Dahsyatnya hantu ayah tadi tu. Sebab tu lah kata, orang yang belah hantu ayah ni, tuan-tuan kata jangan kata dia suka nayang orang. Orang belah hantu ayah tak payah nayang orang. Orang yang belah hantu ayah dia tak pernah nak nayang orang, dia tak pernah nak kata nak bunuh orang, tak pernah nak apa, tak pernah. Yang terjadi selepas waktu mana? Selepas dia mati baru hantu ayah tu kacau. Selagi dia hidup, dia jaga elok, hantu ayah tak pernah kacau orang. Bila dia mati tak beri makan, baru hantu ayah tu kacau. Itu sifat orang belah hantu ayah. Itu sifat hantu belah ayah. Saya kata sejak jangan tuan-tuan nak kata orang belah hantu ayah tu orang tu jahat, tak. Dia tak boleh nak nayang sebab hantu tu akan tiru semua perangai dia. Kalau dia nayang, dia buat kat orang, hantu akan tiru perangai dia akan buat kat anak bini dia pula. Itu sifat hantu raya. Cukup kena jaga. Kita jangan duk fikir. Hari ni saya tengok tau. Saya tengok bila sebut kata orang belah hantu raya jahat, buat orang. Tak. Tuan-tuan pergilah tanya orang tetua yang ada. Jangan tanya saya tuan-tuan. Tuan-tuan pergi tanya orang tetua yang ada macam mana orang sifat belah hantu raya. Mesti orang tu tak cakap banyak. Dia cakap semua betul ya. Dia tak bisa menipu-nipu. Sebab apa? Hantu akan ikut perangai dia. Kalau perangai dia menipu, hantu tu akan menipu. Kalau dia pandai mengaji Quran, hantu ayah pun pandai mengaji Quran. Itu hantu ayah. Tapi orang tanya syirik, dia memang syirik. Dia memang syirik di sisi Allah Ta'ala. Dan hukum dia neraka. Memang neraka hukum dia. Salah tetap salah, kita tak boleh kata betul. Dia cuma terpaksa buat sifat tadi apa? Takut hantu tadi tu ikut sifat dia, nayang anak bini dia. Itu saja. Syirik tetap syirik, kita tak nafi. Kalau hang belah hantu raya tetap syirik. Rasul kata apalah, wala hang baik terang mana pun hang bersekutu dengan Allah Taala. Mati tetap salah. Baik. Faham no? Hari ni jangan kita kata orang belah hantu raya tu guna perangai dia. Orang kata belah hantu raya nak curi barang tai, betul. Kalau tuan-tuan, hantu raya ni sebenarnya kalau ikut nama dia, Onggana Mahagana, bukan Onggana Mahagana, tu anak jin jembalan, tu jembalan buih, tu anak itu apa nama hantu air, kan? Lupa nama dia. Onggana Mahagana Gana Saraya Raya He Raja Hakim Tuni He Gajman. Onggana Mahagana Gana Saraya Raya He Raja Hakim Tuni Gajman. Itu nama pada asal usul pada hantu raya. Onggana Mahagana Gana Saraya Raya. Dia anak jin mata merah, bulu dia tajam, mata merah. Itu hantu raya, nama yang asal lah. Di mana orang tutul, kalau orang tutul jampi mesti faham. Orang hari ni dia tak tahu bahasa apa saya cakap. Melainkan orang yang arif saja yang tahu cerita tentang saya cerita ni. Itu bukan seru, itu nama bagi dia. Nama bagi hantu tadi tu. Jadi kita nak cerita satu-satu benda. Kalau tak, contohlah tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak merawat, penambang kali tuan-tuan nak merawat, tuan-tuan kena seorang ahli dalam perawatan. Kalau tuan-tuan merawat, tuan-tuan kena kenal semua hantu-hantu ni. Hantu ni jembalang ni makan apa, jenis apa, kacau orang macam mana, kelemahan dia macam mana, hantu ni jenis apa, jembalang jenis apa-apa. Baru kita boleh merawat. Itu cara saya belajar dulu. Orang tua saya kata nak berubat, mesti kenal semua hantu ni, kita kena cari kelemahan dia. Baru kita merawat. Tidak payah. Itu cara orang tua dulu. Orang sekarang ni tak sama dah ya. Baik. Jadi kita balik kepada Tiang Sri. Dan Tiang Sri ni sebenarnya adalah tiang semangat. Semangat Tiang Sri ni mana dia puja. Dia puja Tiang Sri ni, semangat Tiang Sri ni, ya, di mana dia bukan kata apa nama dia suka-suka hati buat, tuan-tuan. Sebab tu ada orang setengah nak buang Tiang Sri rumah. Ada pernah saya jumpa satu orang datang jumpa saya kerana dia jatuhkan Tiang Sri, jatuh sakit. Dia tukang rumah.
Dia robohkan rumah lama, dia jatuhkan tiang seri tu, kan? Tiang seri tu ada duit, ada apa semua, ada kain kuning apa, pelapik, ada emas apa, ada setengah letak emas. Lepas dia buang tiang seri tu, jatuh sakit. Jatuh sakit tuan-tuan. Semangat tiang seri tadi tu. Jangan main tuan. Sebab tu kita kalau sekat rumah kecil tak ada tuan-tuan. Kalau rumah kecil-kecil tu, rumah macam kita tak ada lah. Tak ada tiang seri lah. Ada tiang seri yang tak buat macam tu. Tak buat macam tu. Halnya rumah yang besar-besar saja. Yang orang nampak rumah, nampak gah, nampak hebat, nampak garang, nampak takut, dahsyat. Itu baru yang ada semangat. Kalau setakat biasa-biasa tak ada lah. Baik. Semangat tiang seri. Semangat tiang seri ni tuan-tuan. Dia asas semangat tiang seri ni, kalau tuan-tuan mengaji balik tentang semangat tiang seri ni, dia sebenarnya lebih kepada kepercayaan dewa. Dia lebih kepada kepercayaan dewa. Di mana semangat tiang seri ni, dia ambil pada semangat kepercayaan dewa. Di mana tiang seri dia letak tengah-tengah ni, dia jaga rumah ni, dia sebab tu saya tak boleh ambil buang. Bukan semua ada tuan-tuan. Kan? Bukan semua tiang seri tu ada macam tu. Tak. Dia tiang seri bukan tu raya tuan-tuan. Saya tengah baca komen. Okey. Baiklah. Semangat tiang seri dia lebih kepada kepercayaan dewa. Di mana bukan semua tiang seri yang tuan-tuan tengok tu bukan semua dia panggil hantu saja. Tak, sebab tu orang yang kena roboh tiang seri, penyakit dia payah nak berubat. Memang payah nak berubat. Sebab tiang seri ni memang dia ada di mana kepercayaan dewa, di mana dipanggil tu, dia seru tu, setan ajaklah seru tu, kan? Dia tak mau seru lah, kan? Jadi bila dia buat tadi tu, dia akan buat dia akan buat pulut putih kuning apa semua, upacara dia akan buat cat lilin, semangat apa semua, dia akan layu semangat tiang seri tadi tu, dia akan layu dengan asap kemian. Dia buat asap kemian apa semua setiap tiang seri tadi tu, kan? Kemudian tu bila dia pacak dalam tu, dia pacak tiang seri, atas dan tiang seri dia akan letak duit. Dia letakkan kain kuning, kain merah, kain putih apa semua, tak kisahlah, letak duit dan sebagainya, emas, perak, ganta tal, letak. Lepas dia letak tu waktu tu, yang orang yang buat tu bukan sembarangan. Mesti orang tu orang yang pawang. Dia bukan macam orang biasa-biasa. Bukan orang macam saya, orang macam saya tak boleh buat. Orang tu mesti orang yang pawang. Mesti pawang maksudnya orang yang hebat, orang yang reti. Bukan orang biasa-biasa. Orang sekarang tak pandai buat tuan-tuan. Jujur saya kata, saya jumpa dah ramai orang sekarang tak boleh buat. Ilmu ni dah tak ada dah. Ilmu sekarang dah tak ada dah. Ilmu tiang seri dah tak ada dah. Orang yang buat tu orang yang hebat. Selalunya orang yang pawang-pawang. Pawang ni, pawang yang hebat. Orang sekarang tak ada. Orang sekarang kalau buat tiang seri, saya kata dia buat apa sebab gelak lah. Saya tahu dia tak reti dia buat macam mana. Orang dulu saja tuan-tuan, orang dah mati dah. Pawang-pawang tu dah mati dah tuan-tuan. Dia nak panggil semangat dewa turun tak reti dah. Orang sekarang tak boleh buat. Kalau orang buat sekarang orang buat, saya gelak je. Kan? Dia kata, saya sendiri pun tak boleh buat. Walaupun saya tahu cerita dulu, saya tak boleh buat. Dan saya takkan buat. Kalau saya pandai pun saya takkan buat. Syirik. Takkan buat. Betul tuan-tuan. Kalau ada orang ni nak naik muas besar, letak apa semua tu kan. Setakat baca Yasin apa semua tu, lapik duit apa semua tu, syarat tu boleh lah. Boleh pakai lah, kata boleh lah buat. Tapi nak panggil seru pula kan. Nak kumpul tajam berapa cicak udik-udik kan. Dia bersendiri Osman Dewan, nombor dia tak anak dia dengan sampai cikai yang berpecah. Anisanyu. Tu tak ada dah. Kan? Hak dia sebut lah kumpul tajam berapa cicak udik-udik. Ya sanggara buat tapi buat tak ujar angin lemak ujar sangat. Salam angin sekatak kalau ni. Hei dewa bersenung, Dewan nombor dia tak anak yang dengan sampai cikai yang berpecah pak apa semua tu. Tak ada orang sebut. Tak ada orang buat benda tu dah. Saya tak mau baca lacak-lacak, takut tuan-tuan dengar. Jadi bahasa yang saya sebut tu, nak upacara dewa tu panggil turun ke kain kuning tu, tak ada. Untuk jaga semangat bagi nampak rumah tu seri, tak ada. Jadi tak ada pawang dah hari ni yang boleh buat. Jadi memang saya baca laju sikit lah, saya takut orang dengar. Bila orang dengar lagi orang apa. Sebab saya cerita ni orang ambil lagi, dia rakam apa semua, dia dengar orang yang tak faham dia pun buat. Bila buat dia kan, jadi syirik. Saya tak mau. Saya cuma baca bila laju tu, nak bagi tuan-tuan dengar. Oh, bahasa dia macam tu, panggil dewa. Kemudian nak letak tiang seri ni, nak beri seri rumah ni. Tu cara orang tua-tua dulu. Dia mesti perasak tiang seri tu dengan kemian. Lepas dia perasak seri kemian, baru dia penaik. Matahari mesti pacak. Matahari nampak, maksudnya tiang tu mesti sepatang. Nampak bila kena bayang matahari tu, daripada atas ke bawah sepacak jadi sepatang. Dia tak nampak bayang tu panjang.
Lepas tu dia buat. Jadi benda tu salah di agama nah. Saya tak siap-siap. Saya baca laju-laju kan sebab apa? Saya tak mahu orang dengar. Bahasa pun kuno sebab dia panggil dewa. Dia panggil dewa tuan-tuan. Dia panggil dewa. Di mana dewa tadi tu nak pacak tiang sri nak masuk dalam tu. Bila semangat tu masuk rumah tu ada penjaga. Orang tengok rumah tu digah. Tuan rumah tu orang nampak macam hebat. Penyakit payah kena, orang sihir tak kena dan sebagainya. Sebab apa? Dewa tiang sri tu nyara. Tapi syirik perbuatan tuan-tuan. Memang syirik. Saya tak cakap lah. Yang salah kita tak salah. Yang betul kita tak betul. Jadi bila tuan-tuan buat macam tu, orang tuan-tuan dulu buat tu kan. Tujuan pertama sekarang apa? Nak bagi rumah tu nampak hebat. Yang kedua, nak jaga rumah tu supaya tidak masuk oleh terkena sihir. Yang ketiga, rumah tu dia jaga rumah tu tak ada pencuri masuk, jaga keluarga dia apa semua. Itu tiang sri. Sebab tu setengah-setengah orang dulu tiang sri, orang tua-tua dulu tiang sri di bawah rumah dia akan asap kemian. Malam Jumaat ni dia akan asap kemian keliling rumah tiang sri. Tu setengah orang tua-tua dulu. Sekarang tak ada dah nah. Benda tu tak berlaku dah sekarang. Benda tu dah tak berlaku dah sekarang. Orang dulu perasan tak? Pernah dengar cerita tak? Orang tua-tua dulu, zaman dulu-dulu dia akan berasiap tiang sri. Tapi rumah dia macam mana? Bukan macam rumah macam kita. Tambah rumah macam saya, tak ada tiang sri. Bukan macam sekarang nah. Rumah dia nah. Baik. Jadi faham lagi? Kenapa benda tu syirik? Tiang sri tadi. Tiang sri tu tiang apa? Lah, saya cerita dah tiang sri tu dah. Sebab dia kata tiang sri tu tiang sri tu tiang apa dia tanya? Ada tanya tiang sri. Tiang sri tu tiang yang berada di tengah-tengah rumah. Sebelum dirikan rumah, saya ulang balik dengar tuan-tuan. Sebelum dirikan rumah, dia akan pacak tiang sri dulu. Dan tiang sri tu nak pacak, tiang sri tu dia akan kira hari pula. Hari apa yang paling sesuai. Contoh, hari Rabu. Hari Rabu ni hari yang mana rumah tu akan kekal. Orang duduk tu anak beranak akan selamat, akan bahagia. Anak dia ramai, dia beradik dia hormat kat dia, main tanah-tanah kelamai. Lepas tu nak dirikan rumah tu dia akan kira rumah tu jatuh di mana. Panjang rumah tu dia akan kira langkah kaki dia, bukan langkah. Dia kan ukuran tapak kaki dia. Dia pada jemput, genggam, kepoi, cupak, gantang. Dia akan kira pusingan rumah tadi kan. Jatuh atas gentang. Baru dia berhenti. Dia pacak kayu. Kan? Dia kira macam tu. Kemudian nak tiang dia kira pula hari apa? Hari yang terbuka sebelah. Sebab apa dia tak nak terbuka dua belah. Dia kira macam tu. Tu cara orang tua-tua dulu buat rumah. Jadi kalau tuan-tuan tanya, syirik kah ilmu tadi? Syirik lah. Syirik lah. Sebut kata tiang sri, kalau lapik apa semua tu, dia pasak kemian tu, syirik. Memang syirik lah. Memang jaga rumah tu tuan-tuan, tapi hukum dia tetap syirik. Walaupun saya cerita tu terang lah kan, tak syirik lah. Dia kata betul lah. Mana boleh kata benda tu tak syirik? Walaupun seorang Melayu, saya banyak bawa ilmu ala lama, tapi tetap syirik. Lain lah kalau tuan-tuan saya kata tadi. Bukan syikil lah tuan-tuan. Kan? Syirik tak syirik lah. Tak boleh kata, mana boleh. Saya cuma cerita kat kenapa tiang sri dulu berantu. Kenapa tiang sri rumah dulu berantu? Itu sebab dia berantu. Dan kayu tiang sri ni pula ni tuan-tuan, dia tak boleh kayu sebarangan. Dia mesti kayu yang cengai. Kayu tiang sri ni dia tak boleh kayu sebarangan. Mana boleh ambil kayu suka-suka hati. Kayu tu mesti kayu yang terah. Terah tu terah cengai batu ke apa kan. Dia tak boleh buat suka-suka hati. Dia akan ambil pokok meranti. Tiang sri orang tak pernah buat pokok meranti. Dia mesti terah cengai batu ke apa kan, kemah elok terah. Buat tiang sri dia sebab dia semangat rumah. Kayu bakau tak boleh, kecil. Kan? Cengai batu. Habis cengai mah, cengai batu. Lepas cengai batu lah sebab dia hitam. Lepas tu kita tengok tiang sri kebanyakan warna hitam. Dulu banyak tiang sri, sekarang tak ada lah rumah tu. Tiang sri dulu. Tiang sri ni kebanyakan dia cengai batu. Dia tenaik elok. Dia takkan buat kayu merbau. Kayu merbau ni tuan-tuan, walaupun dia kayu merbau ni, orang tak pernah buat tiang rumah tiang sri ni. Sebab kayu merbau getah sentiasa ada. Kalau kita sandak kat tiang sri tu, baju tak akan lekat dengan getah. Walaupun lama mana kalau kena air dia akan kalau getah juga. Itu merbau. Dan orang tak pernah buat tiang sri kayu meranti. Sebab kayu meranti dia lembut. Orang tak buat tiang sri. Dia kena kira habis. Tuan-tuan ingat senang kan nak buat. Itu tiang sri dulu. Dia akan buat kayu yang cengai. Di mana tengah di atas tiang sri tu kan, lepas dia tu dia perasak apa semua,
Dia letak kain kuning, kain merah, kain putih. Dia letak, ada setengah letak duit, ada setengah letak emas perak. Letak. Lepas tu dia masuk yang lain. Lepas tu, bila masuk tu, okey. Siap lengkap dah dia. Di mana rumah tu akan digah, rumah tu akan disemangat. Boleh? Boleh lah. Tapi ingat tuan-tuan, ada agak setengah orang, kita tengok kan, dia letak kain kuning, kain putih kan, tapi dia tak ada lah puja-puja macam sebut tadi. Dia cuma baca Yasin, apa tahlil, bayar Yasin letak, itu tak ada masalah. Selagi tak bertentangan dengan agama Islam, tak syirik, tak sekutu Nabi, letak apa-apa kain yang apa pulang kat dia. Ya? Itu sifat orang tua-tua dulu. Sebab tu tiang-tiang seri tu alias tiang semangat rumah. Tiang-tiang seri tu ialah tiang mana? Yang mana orang tua dulu sebut kalau tiang seri, dia faham dah. Rumah tu mesti besar. Sebut tiang seri, rumah tu mesti besar. Rumah kecil-kecil tak ada tiang seri, tuan-tuan. Rumah kecil-kecil tak ada tiang seri. Rumah siapa ada tiang seri, saya tanya ni? Ada siapa rumah pada tiang seri, saya tengok ni? Saya ada lah. Berapa inci rumah tiang seri, tuan-tuan? Berapa inci tiang seri, tanya? Berapa inci? Ada, alhamdulillah ada lah. Tapi tuan-tuan, insyaAllah rumah tuan-tuan yang ada tu dia tak seperti mana tiang, tak seperti mana tiang yang sebut tadi lah, yang lapik benda pelik-pelik tu nah. Tapi simen rumah kampung, ya betul, rumah kampung ada nah. Tapi rumah kampung tuan-tuan insyaAllah selamat. Bukan seperti mana rumah tiang seri, semangat tiang seri yang saya sebut ni. Sebab semangat tiang seri tuan-tuan, setengah saya cerita di Bota dah, berlaku di Bota kanan. Cerita ni lama dah. Cerita ni lama waktu mana saya buat rawatan di Jalan Kebun dulu. Rumah yang saya sebut tiang seri ni dibotakan. Saya tak mau sebut rumah mana sebab apa? Keluarga dia minta saya tolong jangan cerita sebab aib dia. Jadi saya simpan hari ni, video tu saya tak keluarkan, saya simpan hari ni. Yang kata hantu tiang seri, misi tiang seri yang saya selalu cerita dekat muka buku saya, berlaku di Bota kanan. Rumah dia besar. Memang besar. Dan tengah-tengah tu ada tiang seri. Jadi berapa orang perawat main berubat dah, tak boleh nak berubat. Rumah dalam tu, bila mati saja orang tua dia, dalam rumah tadi tu, barang-barang dia tak boleh keluar langsung. Di Bota kanan. Saya tak mahu sebut rumah tak mana. Kawasan Bota kanan, di kawasan Bota kanan. Dan saya tak mahu sebut rumah. Dia barang-barang tu, ada TV lama, pinggang, mangkuk, kain baju, apa, semua dalam rumah tu besar. Kan? Dan berapa orang dah pergi nak merawat, nak buang hantu tu, tak boleh. Sebab apa? Hantu tu dia akan tendang tok-tok bomoh, tok-tok bawang, pak-pak ustaz tendang habis keluar. Sakit habis ni, balik anak bini habis meracau. Macam tu sekali. Kuatnya hantu tiang seri yang ada dalam rumah tu. Jadi saya pun pergi. Bila cerita tu saya pergi rumah dia, rumah na'udzubillah cuma yang besar. Besar rumah dia. Kan? Saya tengok semua kelampekan pan tu ada. Tapi anak beranak tak ada satu pun berani duduk di rumah tu. Jadi kerana apa? Rumah tu jadi macam harta pusaka yang mana dia orang ni dah kata nak bedak apa semua bermasalah. Akhirnya kan, lepas tu keluarga dia selalu sakit. Akhirnya panggil saya pergi merawat. Saya pergi dengan anak buah saya, nama dia Abeh. Nama Abeh. Cerita lama ni, cerita Abeh. Kami pergi. Saya pergi. Bila sampai-sampai tu saya pergi, keluarga semua tunggu. Saya tengok keluarga dia, orang berada ni. Arti kata nak berubat rumah, saya tengok orang berada. Orang berada. Saya tengok rumah kan, dia main jemput saya dengan kata mesti lah apalah semua kan. Panggil saya masuk dalam rumah dia apa semua. Dia jamu saya makan, tapi saya tak makan lah. Saya pegang macam mana cerita orang tua saya ni, saya tak makan apa yang buat. Sebab apa? Saya nak berurusan dengan satu benda yang mana benda yang gaib. Benda yang mana yang misteri. Jadi saya berkata tak apalah, baik saya pergi. Dia bawa saya pergi tengok. Rumah tu, na'udzubillah, rumah kayu besar. Megah saya tengok rumah tadi tu. Kan? Rumah tu dua tingkat. Megahnya rumah tadi tu. Saya tengok na'udzubillah, besar rumah tadi, hebat. Jadi saya pun pergi masuk tengok. Waktu saya masuk tadi tu, nak masuk rumah, buka pintu tu, kan, saya dengar bunyi orang batuk. Macam tu. Saya ingat ada orang. Jadi yang anak beranak ni, keturunan tadi, dia tak berani masuk dalam rumah tu. Rumah tiang seri tak berani masuk. Dia tak berani nak masuk. Dia kata, "Ustaz masuk Ustaz." "Kami tak berani Ustaz. Kalau kami masuk, kami masalah habis. Hara kami. Anak beranak kami sakit lah apa sebagainya." Cerita macam-macam lah. Saya kata tak apa, duduk luar. Saya kata, "Habis, jom." Habis saya masuk. Bila saya buka pintu macam saya kata tadi tuan-tuan,
Ada TV lama, TV kayu dulu, zaman dulu, TV kayu zaman dulu, kan? Ada TV kayu. Saya tengok rak pinggang mangkuk, kan? Kain baju dia. Zaman-zaman dulu apa semua. Memang dahsyat lah. Memang rumah tu kira kalau masuk tuan-tuan, tak payah bawa apa-apa, cuma bawa makanan lah. Sebab apa, semua ada. Dengan dapur kayu, saya ronda tengok dengan dapur kayu dia, kan? Semua ada dapur kayu. Dapur kayu dulu, orang tua pakai dapur kayu. Dengan dapur kayu dia. Saya terfikir lah, takkan macam ni sekali. Lepas tu saya tengok dalam rumah tu, dengan kain kuning, dengan benang, dengan paku, dengan tulisan, tak macam-macam lah, tulis wafak-wafak lah apa semua. Macam-macam Tok Bomo, Tok Pawang, Pak Ustaz pergi buat. Macam-macam buat dulu, kan? Saya tengok ya. Saya kata, dahsyat ni. Aku nak lawan siapa ni? Aku tengok macam-macam ni. Aku ni siapa ni? Aku budak nasi je. Aku ni budak nasi je. Nak lawan orang tua hebat-hebat ni. Saya kata hati layak lah, kan? Habis, tak apa, je masuk. Langsung tengok. Bila masuk tengok tuan-tuan, kan? Saya ni reti lah sikit-sikit kan. Bukan dia nak pandai. Sama cerita di mana lah. Ini sebab ini saya simpan rahsia ni daripada saya simpan daripada keluarga dia. Dia minta suruh jaga. Jadi saya jaga lah, kan? Jadi saya kata, kita ni ada benda ni kita nak lawan teruk ni, Dia kata dia, kan? Ada benda lawan teruk ni, Jom kita keluar dulu. Saya keluar. Waktu nak keluar tu, Abel tu, anak buah saya tu, jatuh pingsan di situ. Abel tu pingsan di situ. Pingsan Abel tu. Bayangkan tengok tekanan tu, kan? Dia letih ke apa, kita tak tahu lah. Saya panggil bangun, dia sedar. Sengaja kenapa dia gelap mata. Abel dia gelap mata. Anak buah saya nama Abel tu, dia kata gelap mata. Jadi kalau saya tunjuk video tu tuan-tuan, akan dikicau macam-macam. Orang akan fitnah saya macam-macam. Sebab apa, tengok banyak benda-benda yang pelik-pelik dalam tu, yang berlaku dalam tu. Tapi cukup setakat saya cerita saja di sini. Jadi Abel tu saya panggil bangun. Saya kata, Abel bangun. Saya tahu dah. Saya pegang kain, saya halau. Orang tu bahasa halau. Halau di mana ni, kita jampi kita halau, rimbah dengan kain sampai dia sedar. Bila dia sedar saya halau tu, saya tahu dah benda tu kuat. Jadi apa yang saya buat, kan? Saya tepuk tiang seri. Tu yang saya tahu kata tu tiang seri. Saya tepuk tiang seri, saya dengar perempuan menjerit. Perempuan ni, tiang seri tengok perempuan menjerit, sayup di tiang tadi. Lepas tu saya dengar di tiang dia bunyi. Sayup bunyi tiang tu. Lepas saya tepuk dinding tak bunyi. Saya tepuk tempat lain semua tak bunyi. Bila saya tepuk di tiang tu dia bunyi. Hati saya kata tak ada lain lah. Di sini dah rasanya. Hati saya tak ada lain lah. Tuan-tuan boleh tengok dekat muka buku saya. Boleh nampak tuan-tuan, ini bukan edit. Demi Allah bukan edit tuan-tuan. Tuan-tuan pergi tengok di muka buku saya. Tajuk dia Tiang Seri. Gambar di mana tuan-tuan nampak api tu, pucuk api tu. Muka ada mata, ada gigi, ada taring, ada tanduk pucuk api tu. Jalan kat saya tu. Boleh tengok dalam tu. Tuan-tuan pergi tengok muka buku saya. Tuan-tuan pergi tengok muka buku saya, tuan-tuan boleh nampak di situ. Kan? Yang kata Tiang Seri tu. Tengok kan? Pernah tengok kat FB kan? Nampak kan? Macam mana? Ada tanduk, ada mata. Tuan-tuan, nyeri lah tuan-tuan. Sebab apa? Cerita dia nyeri macam ni. Yang jadi api banyak tu, tak buat macam mana? Nak cerita jadi api banyak tu. Waktu saya buat tu, saya kata kat Abel, anak buah saya kan, lah ni macam ni kita kata. Saya turun. Lepas Abel tu dah sedap, saya turun. Saya jumpa keluarga dia. Saya tanya keluarga dia, rumah ni macam mana? Dia kata rumah ni hak arwah ayah dia dulu pada Tok Wan dia kata. Tok Wan ni pada Tok Wan dia dulu, dia kata. Di rumah ni dulu dia kata, tiap-tiap tahun dia akan buat kenduri. Putu kuning apa semua lah, ala bagai lah, kan? Di mana dia akan perasak di Tiang Seri tu. Dia akan perasak kat Tiang Seri tu. Cerita balik lah. Baru saya faham. Arti kata Tiang Seri yang saya tepuk tadi, tiang tu lah yang dia perasak dulu. Saya faham lah. Saya pegang di situ lah. Okey, tak apa, saya tanya lagi. Tu apa yang caranya buat? Lepas dia perasak apa semua tu, kan? Lepas tu dia buat pulu apa semua tu, kemudian tu dia perasak. Lepas tu buat kenduri, kan? Kemudian tu dia akan mandikan Tiang Seri tu habis. Tiap tahun sekali dia buat. Dia saya faham lah. Okey lah, tak apalah, macam tu dah saya kata. Saya kata kat dia, tolong buat saya bara api. Saya minta bara api tuan. Kan? Sebab apa? Saya minta bara api. Boleh tak buat saya bara api? Dia kata, banyak mana dia buat bara api kan? Jadi dia orang pencari lah kayu api. Kan? Kayu api tu dia bakar jadi bara. Buh dalam mangkuk. Ingat mangkuk kemian tu? Kan? Kau orang tua dulu bawa mangkuk kemian, orang India semayang tu. Buh dalam mangkuk kemian tu lah. Kemudian tu
Saya apa pergi kat makut kemian tu sebab saya nak asap tu. Saya nak asap sebab panggil hantu tu turun. Kan? Saya letak kat tiang seri tu. Kan? Saya pun jampilah bahasa dia. Bahasa tadi saya tahu dah bahasa tiang seri. Sebab saya adalah belajar sikit-sikit kat orang tua saya. Pasal bat tiang seri tu, jampi-jampi tiang seri. Saya jampilah. Tuan-tuan boleh tengok dalam muka buku saya. Dia api tu bakar kemian yang besar tu tuan-tuan. Kan? Besar tu punya bakar kemian. Dia boleh jadi sebesar-besar. Lebih pada saya lagi api naik. Tuan-tuan tengok muka buku dengan ada tanduk dengan mata semua cukup. Tuan-tuan. Saya kata tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk saya, tuan-tuan pingsan dalam tu ya. Kan? Bayangkan TV tu, TV hitam putih tu, kan? TV tu boleh terbalik. Ya Allah tu aku, TV tu boleh terbalik. TV terbalik. Lepas tu pula cawan-cawan pecah. Prok-prok. Ha. Bila api tu naik, cawan boleh pecah. TV tu terbalik. Tu yang saya tak mau cerita. Saya tak mau tunjuk video sebab saya takut dia fitnah. Kan? Saya tak mau fitnah. Tu, hantu tiang seri tu. Sebab apa? Hantu tu marah. Sebab apa? Bila syarat dia kata, bila bakar kemian, mesti letak pulut putih kuning dengan pisang emas. Jadi, kalau bakar kemian layak kat tiang seri, tak letak pulut putih kuning pisang emas, jin tu akan marah. Macam tu cerita dia. Jadi saya tak letak pisang emas sebab suruh jin tu keluar. Saya letak tu kemian, bawa kemian tu. Bila kena, dia nak bawa kemian. Dia bukan nak asap biasa, nak bawa kemian. Bila kena kemian tu, jin tu marah. Mungkin jin tu tak makan, lapak. Boleh tuan-tuan boleh tengok dalam muka buku tu macam mana rupa tu naik. Saya kadang duduk saya macam mana. Saya duduk, saya tengangau tengok tu. Mata saya. Allah besarnya. Alhamdulillah lah nah. Saya alhamdulillah nah. Saya tak lari lah. InsyaAllah. Apa dia tak lari. Malu lah saya lari. Orang marah kat saya. Kalau saya lari marah saya letak tak mana. Kan? Saya tunggu. Saya tengok muka aku. Sampai saya tak keluarkan video tu. Sebab apa? Saya takut jadi fitnah. Kan? Banyak video-video saya yang saya tak keluarkan, saya simpan saja untuk pribadi saya. Baik. Jadi, bila hantu tu keluar nak bawah tu, waktu itulah saya akan buat perjanjian yang baru dengan hantu tadi tu. Saya akan buat perjanjian baru pula. Sebab tu tuan-tuan, hantu ni, jin-jin macam ni, tuan-tuan dengan lawan dia kuat tuan-tuan. Ni, hidup saya setakat 50 tahun ni, 50 tahun, 60 tahun ni, hidup dia nak tunjuk hebat, salah. Salah tuan-tuan. Bagi kita, jin-jin tadi, bagi kita budak-budak ya tuan-tuan. Dengan baik-baik nah, yang berlagak sembang hantu nak kata Muslim Islam lah, berbagai duk kata hantu macam ni, jangan tuan-tuan, jangan salah betul. Kita bagi hantu jin ni apa semua, bagi kita budak-budak ya, sebab umur dia orang ada yang pada zaman Nabi Musa, ada yang pada zaman Nabi Daud, ada yang pada Nabi Sulaiman, ada yang Nabi Nuh. Umur dia orang banyak-banyak, umur dia tua dah tuan-tuan. Dia dah masak dengan pengalaman tuan-tuan. Kan, kita lah hari ni pula kita nak tunjuk kita hebat dengan jin. Alamak, tuan-tuan saya marah. Jangan tunjuk hebat. Dia dah pengalaman, dia tahu dah semua tu. Cuma jin-jin tadi ni dia berpegang pada janji. Dia bukan takut dengan kita tak. Jin tak pernah takut dengan kita tau. Saya ni hebat teramna pun, walaupun tuan-tuan baca Quran teramna, jin tak takut dengan tuan-tuan baca Quran tuan-tuan. Tuan-tuan, jin hanya takut pada orang yang baca tadi. Kalau hubungan dia rapat dengan Allah Ta'ala, dia minta apa pun Tuhan bagi. Yang tu yang jin takut. Tuan-tuan ingat jin takut kan dengan ayat Quran yang tuan-tuan baca? Tak takut lah tuan-tuan. Sebab umur dia lebih tua dan dia dengar apa yang tuan-tuan baca, apa yang tuan-tuan lafaz, dia dengar dah tuan-tuan. Jin tak takut lah tuan-tuan dengan orang baca Quran. Tapi jin takut pada apa? Jin takut pada pembaca tadi tu. Sebab hubungan orang pembaca tadi, peruqyah ke pembaca tadi, hubungan dia dengan Allah tu rapat. Sampai diminta apa pun Tuhan bagi. Hak tu yang jin takut. Tuan-tuan dengar baik-baik. Yang tu yang jin takut. Bukan jin takut. Oh, tuan-tuan pun dengar sini. Okey, bacalah. Letak ruqyah, bacalah biar jin takut. Pasang CD lah apa semua bagi jin takut. Ya Allah, ya aku, dia kata salah tu salah. Jin tak takut kat CD tu lah. Jin tak takut dengan ayat macam jin tak takut sebab jin dah dengar semua ayat tadi. Jin dah dengar semua ayat. Yang jin takut hubungan manusia tadi tu dengan Allah. Bila hubungan manusia dengan Allah terlalu rapat, sampaikan dia doa dia Allah makbulkan. Yang tu yang jin takut. Tuan-tuan faham lah? Yang tu yang jin takut. Jangan tuan-tuan jangan salah faham lah. Saya bukan nak pelakir ke mana perawat peruqyah dak, saya tak pelakir dak. Dia hukumannya baik. Alhamdulillah bila hubungan dia baik dengan Allah. Sebab tu Allah makbulkan doa dia. Sebab tu merawat sembuh, jin takut. Bukan takut atas bacaan tadi. Hubungan kita dengan Allah tu. Bila hubungan Allah kita rapat,
Kita baca bismillah pun jin takut dah. Sebab apa? Allah makbulkan doa kita tadi. Bila Allah makbulkan doa kita tadi, Allah akan binasakan jin tadi dengan doa orang yang rapat dengan Allah. Faham tuan-tuan? Jangan salah langkah pula. Berbeza pula dengan orang tua-tua dulu. Orang tua-tua dulu dengan pawang-pawang. Habis dia kata Tok Pawang tu, apa nama Tok Sami tu, pasal apa jin takut? Dia tengok tuan-tuan, saya faham dah. Pasal apa Tok Sami tu dia jampi semua jin takut? Kan, jin dengar tuan-tuan. Tok Sami hak jampi bukan jin takut. Tok Sami hak duk jampi kat jin tu, dia tahu asal usul jin. Bila tak asal usul jin, dia kawan dengan jin, dia kata asal usul jin. Dia kata, "Hei jin," dia kata, "aku tahu asal usul hang." Dia kata, "Hang ni mai pada tempat sekian-sekian. Hang bapak hang nama sekian-sekian, mak hang nama sekian-sekian. Hang dengan Dr. Awal kasih sangal duduk tu Alin sisitin. Hang keluarlah. Hang dengar pesangan aku, ambil bisa, kata sepakat, kata sejeli, kata selidah. Keluarlah," dia kata. Nu Tok Sami setengah lah bahasa dia lah. India bahasa India, Cina bahasa Cina, Buddha bahasa Buddha. Maksudnya dia bercakap dengan jin tu maksud dia kenal. Bila jin tu kenal, dia kata, kata dengan jin tu, "Alamak, dia kenal lah mak aku. Dia kenal lah pak aku." Dia kata, "Wah, aku keluar dululah." Nampak? Jin tadi keluar bukan takut Tok Sami. Sebab Tok Sami sebut nenek moyang dia. Dia respect sebab apa? Pasal nenek moyang, sebab tu dia keluar. Itu je tuan-tuan. Bukan dia takut Tok Sami tu. Tak. Tuan-tuan kena faham baik-baik. Faham baik-baik. Kan? Janganlah tuan-tuan kata, pasal apa jin tu dia takut Tok Sami. Tok Sami doa menjadi, hantu lari. La ilaha illallah. Saya kata jahil marah. Kalau saya kata jahil, orang tu marah. Kalau saya kata orang tu bodoh, dia marah. Tapi memang bodoh lah. Tak baiklah kata macam tu. Kan? Sebenarnya Tok Sami tak takut Tok Cha tu. Sebab Tok Cha tu sebut nenek moyang dia. Dia keluar lah sebab dia kenal. Macam ni lah. Macam ni senang macam ni. Nak orang faham. Kalau sekiranya saya bergaduh tuan-tuan ni. Kita bergaduh. Nak tumbuk fighter. Ni fighter ni. Tumbuk ni. Tiba-tiba saya kata, hang bukan anak Samad lah. Pak hang bukan nama Samad. Mak hang bukan nama Melah lah. Adik hang bukan nama Mak Ki lah. Kak hang bukan nama Timah lah. Hak nak bergaduh dengan saya tadi kata apa? Dia kenal nama pak aku. Dia kenal lah mak aku. Dia kenal adik aku. Hang ni kecil-kecil ni bukan suka buat lagu ni. Hang bukan suka makan ni. Kuat makan ni lah. Dia kenal dia kata. Jadi hak tuan-tuan nak bergaduh dengan saya, jadi bergaduh saya tanya tuan-tuan. Jadi gaduh dengan saya tanya tuan-tuan. Tak tanya tuan-tuan. Saya suruh orang fikir. Kenapa ilmu orang tua dulu? Agak-agak jadi nak pukul saya. Kan? Tak jadi lah. Tahu sebab apa tak jadi? Kan? Tahu sebab apa tak jadi? Tahu kenapa tak jadi gaduh? Memang tak jadi sebab dia kenal mak aku, dia kenal pak aku, dia kenal adik aku, dia kenal apa semua aku. Tahu kenapa tak jadi? Pasal kenal. Sebab kenal. Begitu dah Tok Sami tadi, bukan kerana doa dia berkat. Tak, doa dia tak berkat tuan-tuan. Yang berkat hanya orang Muslim sahaja. Orang Muslim yang berdoa pada Allah, yang Allah izinkan doa dia berkat. Dan doa kita akan diambil oleh Allah. Sama ada di dunia ataupun di akhirat, Allah akan makbulkan. Sama ada cepat atau lambat. Kalau tak makbulkan di dunia, Allah akan makbulkan di akhirat. Itu doa mukmin. Janganlah tuan-tuan duk cerita pasal kata doa tak berkat. Itu cerita tadi lah. Baik, tuan-tuan dah faham dah kan? Kenapa orang kafir doa dia berkat? Bukan berkat, jin lari dah. Sebab tu. Baik, kita balik pada cerita saya tadi, cerita Tiang Sri. Sebab cerita tak lama. Jadi nyamuk ni. Nah. Saya tengok anak buah saya nyamuk dah. Nah buat. Ni lotion mesti bagus ni. Sapu. Nyamuk tak gigit nyamuk tuan-tuan, nyamuk tak gigit saya, dia gigit dah. Tapi saya ni hak pergi mancing ni, hak mancing standby ni, hak Hamadan dah beli, hak pergi mancing tu standby. Tuan-tuan pakai nyamuk tak gigit try tengok, nyamuk tak gigit. Lah sedap nyamuk tak gigit tu. Sedap tak apa, murah hak tak tahan pasal murah RM15. Kan? RM15 murah ya. Sapu lah. Dia sedap lah. Sejuk. Dia sejuk panas. Nyamuk tak gigit tuan-tuan. Lotion saya tu tuan-tuan, saya buat dengan herba, nyamuk tak gigit. Tuan-tuan pakai pergi mancing, pakai. Dah beli, mana beli pergi mancing, pergi pakai. InsyaAllah nyamuk tak gigit. Okey, baik sambung lah. Sambung hak cerita Tiang Sri balik tadi. Jadi
Saya pun buat satu perjanjian yang baru dengan jin tadi tu. Jin Tiang Seri. Sebab saya cerita asal usul dewa, saya belajar tentang dekat orang tua saya, tentang asal usul dewa, dan saya belajar sikit sebanyak dekat orang tua saya. Saya pun panggil Tiang Seri tu balik. Nak panggil Tiang Seri ni pula kan, bukanlah macam apa ni, setengah orang panggil Tiang Seri, dia kata apa tak? Setengah orang contoh nak panggil contoh. Ni contoh, bukan panggil Tiang Seri tu dah, contoh lah. Contohnya macam kita pergi satu tempat, keramat yang hebat-hebat, dia kata Assalamualaikum, Assalamualaikum, kamat sing kamat yang wali kamat yang aulia kamat matahin kamat mata jatuh kamat kuat tidur kamat kaki tu kamat pak du kamat berhak kami bukan ya apa tak kelencok cekok kapak beliau. Tu contohlah dia panggil sebagai seru. Tapi ada bahasa dia. Dia mesti mengaji bahasa dia, di mana bahasa tadi tu perantaran kita nak bercakap dengan jin-jin tadi. Kalau tuan-tuan tak mengaji sebab tu tuan-tuan tak reti. Mesti orang yang arif, mesti orang yang reti. Jadi saya pun bercakap dengan bahasa dia. Saya panggil Tiang Seri tadi tu, tuan-tuan tahu tak? Api tadi tu, bahan dia terasa panas kat muka saya tu. Dia punya mulut tenganga tu, kalau tengok mulut tenganga tu, dengan tanduk dia dengan mulut tenganga tu, macam nak makan saya. Tapi saya cakap bahasa dia, saya kata, saya orang tengah. Saya tak kata saya yang buat, saya orang tengah. Dia kata, nak suruh pergi pindah tempat yang baru. Saya kata, nak suruh pergi pindah tempat yang baru, tempat yang cantik, tempat yang megah, di mana semua dewa-dewi duk tunggu. Saya kata, di pusat tasik berjanji. Saya kata, dia nak bawa ni. Bila bawa sampai ke sana, saya kata, sampai di sana, kata, kan, orang tengah ni, dia kata, saya orang tengah akan buat macam mana yang tuan dia buat. Saya kata, gitu. Ni. Ya. Saya kata macam tu. Dan cakap saya tu lah, jin tu tak jawab pun. Saya yang cakap dengan tiang tu. Kan? Jadi, tuan-tuan dengar nah. Maksudnya, kita tak semestinya kita bergaduh dengan jin yang kuat. Kalau tuan-tuan bergaduh, tuan-tuan kalah tuan-tuan. Dia jin tuan-tuan. Kalah tuan-tuan. Kalah kita bergaduh dengan apa? Kita kena cerdik, menyakai. Di mana kita cuma olah kata-kata. Buat perjanjian yang baru. Perjanjian saya ni tak pernah betul. Saya berjanji dengan tu tak pernah betul. Saya kata nak buat. Bila setuju apa semua, saya berjanji dengan hantu tak pernah betul. Saya tak pernah buat apa yang hantu janji dengan hantu. Sebab apa? Syirik kalau buat. Saya tak mau syirik. Kan? Saya berjanji sebab apa? Nak berdengar cakap. Bila dia dengar cakap, kan? Bila dia kata, sebab apa? Ni, sebelum tu saya masuk cerita lagi nah. Ni janji betul ni. Ni cerita di Dublin. Di Dublin ni, orang Dublin. Kalau Twin Estate tu ada Twin Estate dah. Dulu, ni cerita saya cerita satu cerita nah. Berlaku di Dublin. Waktu tu saya duduk di Glugok. Di Glugok, saya cerita di Glugok. Waktu tu saya kecil lagi. Kecil tak kecil pun kira saya lepas kolam menengah. Kecil tak kecil lepas kolam menengah. Di Dublin. Lepas kolam menengah. Kan? Saya duduk di Glugok. Glugok. Jadi, hujan turun hari-hari. Ni cerita janji. Ni cerita nak buat ni. Hujan turun hari-hari. Orang Dublin ada tolong timbul orang Dublin. Kalau orang Dublin dengar, tolong timbul. Cerita dia satu pokok di tengah-tengah bukit. Ada tokong dia tu yang tak boleh diroboh. Tokong tu ada satu pokok. Orang Dublin, kalau ada tolong wujud cerita. Orang Dublin, estate Dublin. Ada satu pokok dulu, ada tokong. Tokong tu di mana orang nak tolak nak tebang pokok jerai tu tak boleh pokok jerai. Orang nak tebang pokok jerai tu tak boleh tebang. Bila tebang saja jin mati. Lepas tu bila orang tolak browser tu mati. Akhirnya orang tu yang nak tolak tu sakit. Di Dublin atas bukit. Jadi saya orang susah. Orang susah itu masih saya tak mau ucap terima kasih banyak lagi orang marah je. Sebab cerita tak habis. Terima kasih ya. Jadi estate. Jadi satu nama Nazir. Nazir ni dia mai jumpa dengan arwah dia Mak Cihing. Dia Mak Cihing ni dia mai jumpa orang tua saya, dia kata ada satu tuan estate nak tebang pokok, nak bagi RM600. Saya cerita susah tuan-tuan. Jadi hujan turun hari-hari. Kami nak motong tak boleh. Tak ada benda nak makan. Rumah saya beras dah habis. Hujan tak boleh motong. Hari-hari turun. Ini demi Allah saya tanah. Sedih Bayangkan mak saya tu waktu tu baru pindah daripada Sungai Taka. Mak saya sakit dia cerita Kamsam tu. Pindah duduk situ. Jadi beras tak ada nak makan hari. Tiba-tiba Nazir tadi tu mari kata, dia kata beritahu kat dia Mak Cihing. Dia Mak Cihing kata ada tuan estate nak tebang pokok. Pokok dia kata, pokok tokong. Jadi beritahu ke orang tua saya. Orang tua saya tanya, boleh kita tebang ke? Kata saya, boleh. Saya ada kaji jin. Saya pandai tebang pokok tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan tengok. Dalam muka buku saya tebang pokok kan. Saya ada kaji jin. Saya kata, boleh pak, boleh. Tak ada masalah pak, kita tebang. Kan? Jadi, kata dengan pak, okey, aku tebang. Minta duit RM600. Bapak saya minta, suruh kata dekat dengan kata dia Mak Cihing, minta RM600 kat estate tu. Tuan estate.
Nazir tadi dia, kerana apa? Dia nak dia bagi duit dulu 600. Untuk saya ambil 600, untuk saya bagi kat dia macam 300, untuk saya ambil 300. Bolehlah kami beli beras hari tu. Hari tu kami beli beras. Sedih tuan-tuan. Kita hidup saya susah. Sebab tu orang susah mana-mana semua saya tolong. Hari ni tuan-tuan, orang mana orang susah jumpa semua saya tolong tuan-tuan. Bukan kata duit RM1 saja lah. Segala benda saya tolong untuk orang susah. Sebab tuan-tuan hari ni tuan tengok memang saya tolong. InsyaAllah alhamdulillah. Jadi sebab apa? Sebab saya susah. Sekenang saya susah. Jadi kami pergi. Kata pergi esok saya pun pergi. Pergi saya duk sandak kat pokok tokong ni, tokong ni. Tokong ni. Ni tokong. Saya sandak belakang tokok ni. Orang tua saya disokok. Kan, saya rasakan jinjin. Kata orang tua saya, "Hei tokong kecil." Demi Allah bukan dongeng lah. Saya cerita sungguh lah. Tak jampi pun tuan-tuan. Sebab tu kata hantu ni dia ikut cakap, ikut mulut. Tuan-tuan nak berubat orang, tuan-tuan kena pandai tuan-tuan. Dengar baik-baik. Saya cerita nak berubah hantu-hantu ni bukan nanti rukiah jampi teruk-teruk tuan-tuan. Tuan-tuan pandai saja tuan-tuan. Main peranan tuan-tuan sebagai perawat. Tahu cara mana nak atur ayat, tahu macam mana nak ikut janji, tahu macam nak susun janji, macam mana nak buang hantu ni. Tuan-tuan insya-Allah memang tuan-tuan akan berjaya. Kalau tuan-tuan duk lawan dengan hantu, duk lawan, tuan-tuan takkan menang. Sebab dia benda gaib. Tuan-tuan takkan menang tuan-tuan. Doa kita rupa banyak nak berkat. Jadi saya kata, saya tengah sakit jinjin. Tokok, orang tua saya kata, "Hei tokong kecil." Orang tua saya kata ni. Saya jawab, "Apa dia tokong besar?" Saya kata kat bapak saya tokong besar. Saya tokong kecil. Sambil sakit jinjin ni. Aku ni daripada India. Munyandi daripada dia ni. Munyandi dia kata, Dewa Siwa sana dia kata, nak tebang pokok ni kata. Sebab apa nak buat tokong baru. Demi Allah ni kan cerita dongeng lah. Cerita sungguh-sungguh ni. Orang tua saya tak jampi. Saya misal okok ya. Kan? Aku ni dari India dia kata. Munyandi ni pesan pada Dewa Siwa dia kata. Nak suruh tebang pokok ni kata. Nak buat tokong baru. Kata orang tua saya. Betul kan ni? Saya cakap ya. Tuan, demi Allah. Orang India minta maaf tuan dia. Saya cerita ni cerita tebang pokok tokong. Kan? Betul kan ni? Kata orang tua saya. Betul lah. Takkan ni apa ni Siwa nak bohong kot. Kata orang tua saya. Tengok tipu daya tuan-tuan. Tipu daya. Kalau betul tu tebanglah kata saya, kan? Kata aku kalau betul boleh tebanglah. Kata ayah, tunggu apa lagi tebanglah. Kata orang tua, tunggu apa lagi tebanglah. 3 kali sebut, saya pun start kali tebang. Pokok yang besar berupa pemeluk tu. Ingat ya, ni pokok macam ni. Tokong duk sebelah ni. Kalau terbalik akan balik sini. Dia tak akan balik dia mustahil dia akan balik ke sini. Sebab dia berat belah sini. Jadi, saya tebang suruh balik ke sini. Jangan tengok bila waktu saya tebang tadi, angin main kuat. Dia terbalik belah tokong. Ranak tokong tu. Itu tuan-tuan. Jin tadi dah. Dia terbalik belah tokong tu. Lepas bila terbalik tokong tu, kan? Saya kata kan, terbalik tokong tu. Cuba tengok. Saya tak kata saya yang nak tebang. Orang tua saya tak kata dia yang nak tebang. Dia kata, kalau nak marah kat Dewa Siwa. Dia kata, dia yang suruh. Nampak tak? Nak marah kat Dewa Siwa. Dia yang suruh. Tengok. Cara permainan hanya kata-kata saja. Tidak ada jampi pun. Tak ada jampi tuan-tuan. Tak ada jampi. Hanya kata-kata saja. Tak ada jampi pun. Terbalik hancur tokong tadi. Terbalik tuan-tuan tokong tadi. Bila terbalik saja tokong tadi, kan? Kami pun balik. Bila balik, duduk esok baru tahu. Rupa-rupanya tuan estate tu bagi RM3,000. RM3,000. Dia bagi kat kami RM600 kongsi 2. Arti kata Nazir tu untung RM2,400. Aduh ya Allah tuanku, kita letih buat kerja tuan-tuan kerana susah nak beli beras ni pasal sanggup tebang. Akhirnya kami hanya dapat seorang RM300. Orang hak cari orang tu dia dapat RM2,400. Aduh. Baru tahu kata kami ni kena beli. Tengok. Bila kita susah ni kita sanggup buat apa saja tuan-tuan. Sanggup buat apa saja kerana susah ya. Nak cari makan. Itu dululah ya. Itu sedih juga nak cerita tu lah. Kena scan dah. Saya scan Tok Cha, saya scan Tok Kong. Kan? Orang tu scan saya pula. Ingat saya. Saya scan Tok Kong. Kan? Orang broker nak scan kami pula. Kerana dua-dua scan. Habis. Itu cerita lama lah. Itu cerita kisah dulu-dulu. Baik pada cerita tadi pula. Semasuk dengan Tiang Sri tadi. Bila sampai Tiang Sri tadi, saya pun panggil mangat Tiang Sri tadi tu, kan? Saya kata kat dia, kan? Aku ni orang tengah. Aku nak buat macam mana apa yang dulu saya sebut satu-satu kan. Aku ni orang tengah, aku nak buat lagu ni. Orang tengah ni. Aku ni orang upah bawah.
Kita tak sebut kata kita ni orang nak buat. Kita ni orang rupa bawah suruh buat sekian aku ni. Jadi waktu ni bertika ni, jangan nak kacau lah. Mari ikut aku, dia kata. Kan? Jadi ikut aku, dia kata nak buat apa? Kan? Ikut aku, dia kata. Tuan-tuan, bila kata macam tu, api tadi tu, yang membesar, yang berjalan, dia jalan weh. Berjalan, boleh nampak tuan-tuan, boleh nampak dia berjalan dalam rumah tu. Dia masuk, masuk dalam tiang seri, hilang tiang seri. Jadi, saya tahu dah, maksudnya jin tadi tu bersetuju dengan apa yang saya janji. Saya pun tak cakap banyak, saya panggil anak buah dia. Malam tu juga, buka tiang seri, tongkat baru, buka tiang seri. Kami pun tahan kayu, mereka malam tu ramai-ramai, tak berani macam masuk, nak buat. Masuk lah, malam tongkat kayu ramai-ramai, buka tiang seri, gaji tiang seri. Dan malam tu juga kami bawa pergi ke laut, hanyut di laut. Sampai sekarang, alhamdulillah, rumah tu tidak ada masalah. Sampai sekarang, rumah tu, siapa pun boleh duduk. Tak ada masalah sampai sekarang. Tu tuan-tuan dengar. Ingat tuan-tuan, apa yang nak sampaikan ni, tak semestinya dengan ruqyah tadi tu, hantu tu lari. Cukup dengan kita pandai berkata-kata. InsyaAllah.